Membaca jambatan ilmu bukanlah suatu ungkapan asing dalam masyarakat. Seiring dengan arus kemodenan, ekosistem pencarian maklumat kini mengubah realiti pembacaan kepada bahan digital seperti e-book dan e-novel. Namun masih ramai juga warga tempatan yang lebih gemar memilih buku fizikal sebagai sumber rujukan. Muhammad Yatim Dolir, 70 tahun, antara individu yang masih setia membaca bahan bacaan bercetak. Menganggap buku sebagai harta yang paling disayangi, pesara guru ini memiliki koleksi berupa buku teks, majalah, komik, buku ilmiah dan kamus mencecah hampir 5,000 naskah. Dia yang sudah berkhidmat sebagai pendidik selama 35 tahun mula mengumpul buku sejak di bangku sekolah kerana kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu. Dulu, buku tak banyak. Saya sendiri bukan dari kalangan orang yang berada. Saya memang orang miskin betul, miskin tegar lah kata orang tu, saya orang kampung kan. Saya tak mampu nak bayar yuran, saya tak mampu apalagi nak beli buku. Okay, jadi masalah ini dipahami oleh pihak sekolah dan akhirnya pihak sekolah mengusahakan dan ini antara salah satu buku yang saya terima bantuan daripada kerajaan. Bila saya merasakan susah nak dapat buku dan orang telah bagi saya buku percuma. Kan? Jadi saya rasa berdosa kalau saya tak simpan apa yang saya boleh, sedangkan ilmu dalam tu banyak. Bukan sahaja di luar rumah, Yatim turut menyimpan buku-bukunya di dalam sebuah pejabat kecil, tempatnya meluangkan masa bagi mencari ilham. Selepas bersara sekitar tahun 2010, dia kini menjadi penulis dan penyunting buku secara sambilan. Yatim juga sering dijemput sebagai panel untuk menghadiri seminar, bengkel atau sebarang aktiviti mengenai buku. Pengalamannya sebagai salah seorang penulis buku teks sekolah sedikit sebanyak membantu Yatim untuk berkongsi ilmu kepada orang ramai. Tidak pernah terlintas untuk membuang koleksi buku lama yang dimilikinya. Yatim lebih selesa untuk menginfakkan kepada pusat pendidikan atau menyimpannya sendiri sebagai bahan rujukan masa hadapan. Contohnya, saya sendiri sebagai penulis buku teks di kedudukan sekolah, sebelum saya menulis, saya akan rujuk buku-buku teks yang lama. Macam mana persembahan dia orang. Bila saya belajar, dulu buat cerita macam ini. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya tak boleh follow. Jadi saya perlu perbaiki. Jadi kalau tidak ada bahan yang lama itu sendiri, macam mana kita nak wujudkan bahan baru berdasarkan kepada kekurangan atau kelebihan bahan yang lama. Itu sebabnya saya masih percaya bahawa buku itu masih relevan. Sejak dari usia muda, Yatim telah menanamkan sifat cintakan buku kepada anak serta cucu-cucunya. Nur Kristina Irdina 11 tahun, Nur Kisha Adra 9 tahun dan Adika Abdul Karim 8 tahun antara teman yang setia meluangkan masa bersamanya untuk membaca. Hanya beralaskan meja dan sebuah buku sudah cukup membuatkan anak kecil ini tersenyum girang dan ceria. Sebab pergi sekolah. Pergi sekolah membaca buku teks. Kadang-kadang pun ada baca buku dengan atuk. Dekat mana? Dekat rumah. Seronok tak? Seronok. Seronok membaca? Tak bosan? Mereka ini bila nak persiapkan kerja sekolah dan sebagainya, dia akan tanyalah macam-macam mana perkataan kan, dalam bahasa Melayu ke, dalam sains dan sebagainya. Tapi saya tidak akan jawab bagi jawapan tu sendiri. Okey, saya kata cari dulu sebab saya nak usaha dia tu. Bila dia cari sendiri, okey, buku banyak saya dah siapkan kat luar, ada kat dalam bilik sendiri, cari. Bila dia cari sendiri, dia akan menghargai. Jadi kalau kita sendiri bagi pada dia sendiri, lepas tu dia lupa. Kan? Yatim tidak pernah menganggap kehadiran bahan elektronik sebagai sumber bacaan baharu sebagai suatu persaingan kepada buku konvensional. Sebaliknya, medium tersebut merupakan satu nilai tambah yang meluaskan lagi cabang ilmu dalam diri masyarakat. Tidak kira apa jua jenis bahan bacaan yang digunakan, dia percaya budaya membaca akan terus hidup serta menjadi asas utama kepada pembangunan insan.